Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dan seluruh warga Nilai yang berada di dataran Nilai pada malam ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini tim Jom Cinta Quran sekali lagi berkesempatan untuk berada di dataran untuk kita hidupkan dakwah corner, untuk kita adakan perkongsian ilmiah mengenai agama, mengenai kehidupan dan juga mengenai hari kemudian yang kita pasti akan temui. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, untuk kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mulakan majlis pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sidang pendengar sekalian, sebelum saya terus, mungkin sedikit ta'aruf sebagai mukadimah kepada pertemuan kita pada malam ini. Saya akhukum fillah fil Islam, Saudara Haji Muhammad Anas bin Haji Hassan. Saya adalah veteran bekas tentera dan bersara baru je setahun lebih dalam pangkat Major General. Muslimin muslimat yang sekalian, saya bersama dengan tim Jom Cinta Quran pada malam ini ingin juga kongsikan maklumat sedikit bahawa kami berusaha untuk membangunkan umat. Kita berusaha untuk kongsikan ilmu dan kefahaman mengenai agama Allah dengan sebaik mungkin. Kami daripada tim Jom Cinta Quran juga mengadakan kelas-kelas percuma secara online sebagaimana di dalam paparan banner kami, iaitu setiap hari Senin malam Selasa jam 9.30 sampai 10.30 kami ada program secara online di Facebook dan juga di YouTube, Asas Bahasa Quran dan Tadabbur Al-Quran. Seterusnya pada hari Selasa malam Rabu adalah malam yang kami membincangkan studi ataupun kajian pemikiran Islam. Maksudnya kita nak kongsikan kepada umat bahawa sebagai orang Islam, cara berfikir kita mestilah cara berfikir yang mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Cara berfikir sebagai orang Islam sebagaimana Rasul dan para sahabat dan juga orang-orang yang dahulu daripada kita yang lebih baik daripada kita. Kita hendakkan supaya cara berfikir kita mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tak mahu kita hanyut dengan cara berfikir mengikut Yahudi ataupun Nasrani, ataupun cara berfikir mengikut cara sekular, ataupun mengikut cara sosialis atau komunis, atau apa saja pemikiran yang tidak menepati Quran dan As-Sunnah. Dan pada hari Rabu malam Khamis kami adakan slot Talk About Islam, perbincangan mengenai tajuk-tajuk pelbagai dari masa ke semasa. Jadi pada malam ini saya ingin kongsikan kepada kita semua
apa yang terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj sering dibuat sambutan sebagai nak mengingatkan peristiwa penting ini, iaitu yang berlaku pada 27 Rejab. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku pada tahun yang ke-10 selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat, dilantik menjadi rasul. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya adalah Isra maknanya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis itu? Di bumi Palestin. Yang mana kita tahu bumi Palestin hari ini sedang diperangi dengan dahsyatnya oleh musuh-musuh Islam, khususnya golongan Yahudi Zionis. Jadi Rasulullah SAW bukan hanya diisrakan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi baginda juga di-mi'rajkan. Apa maksud di-mi'rajkan? Itu baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat naik ke langit, melaspasi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan melepasi daripada langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat daripada Allah SWT. Solat bukan untuk Nabi saja, bahkan untuk umatnya. Baik, sebelum kita membincangkan dengan lebih terperinci peristiwa Isra dan Mi'raj ini, mari saya kongsikan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Itu dalam surah Al-Isra, iaitu surah yang menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jadi bagi kita, apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran adalah sesuatu yang kita yakini benar dan ianya penuh dengan iktibar dan pelajaran yang perlu kita ambil. Surah Al-Isra adalah surah yang ke-17 dalam Al-Quran, dan Allah sebutkan dalam ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, Maha suci Allah Ta'ala, Dia yang telah memperjalankan dengan hambanya pada satu malam daripada Masjidil Haram, iaitu Masjidil Haram di kota Mekah, ke Masjidil Aqsa, iaitu Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di bumi Palestin, yang telah kami berkati sekelilingnya, bagi kami memperlihatkan kepadanya, itu kepada Nabi Muhammad SAW, daripada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia, Allah Ta'ala, Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, daripada ayat ini jelas Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda diperjalankan secara fizikalnya, tubuh badannya, bukan roh dan fikiran saja, komplit sebagai manusia. Namun dia bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan yang penuh dengan barakah. Allah memperjalankan baginda daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu sebenarnya ada banyak perkara yang boleh dikongsikan, tapi saya nak sebutkan bahawa dalam perjalanan itu baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah singgah di beberapa tempat. Apa tempat-tempat yang baginda singgah?
Tempat yang pertama yang baginda singgah, tempat yang subur, penuh dengan pokok korma. Dan ketika sampai di sana, malaikat Jibril yang mengiringi baginda suruh Nabi solat di situ. Solat, selepas solat mereka pun beredar berangkat, dan perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah dengan menaiki burak. Burak ni adalah satu kenderaan khas istimewa. Dalam riwayat diterangkan bahawa rupa bentuknya itu badannya macam kuda tapi berkepala macam manusia, dan dia kalau sekali melangkau perjalanannya sejauh mata memandang, maknanya dengan kelajuan yang dahsyat, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang borak. Itu tunggangan yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Baik, tempat persinggahan pertama tadi tempat yang subur. Malaikat Jibril tanya, tahu tak apa nama tempat itu? Itulah Thayyibah. Thayyibah inilah tempat yang satu hari Nabi akan berpindah ke sana, berhijrah ke sana. Baik, ini satu perkara yang istimewa, ya. Nanti kita ulas sedikit lagi lepas ni, iaitu awal-awal lagi dalam peristiwa Isra ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu bahawa baginda satu hari akan berhijrah ke tempat itu, yang nama tempat itu dipanggil Thayyibah. Kalau Thayyibah dalam bahasa kita maknanya tempat yang baik, tempat yang bagus. Baik, tempat yang kedua yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah adalah tempat yang mana Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat yang dipanggil Bukit Tur Sina. Baik, di situ juga mengingatkan kita bahawa Nabi Musa alaihissalam dia diberi kemuliaan dengan dia boleh bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa kita tahu dia adalah nabi dan rasul yang diturunkan kepadanya kitab Taurat. Dan seterusnya, persinggahan tempat yang ketiga sebelum sampai ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Baitul Laham. Baitul Laham kalau bahasa kita mana rumah, rumah daging atau rumah tempat jual daging, ataupun situ dipanggil Nazareth. Baik, Nabi Isa juga adalah nabi dan rasul, dan baginda didatangkan, diberi kitab Injil. Baik, itu tempat persinggahan yang utama yang ingin saya nyatakan, ya. Dan satu perkara yang menarik adalah selepas peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukar strategi dakwah baginda. Kalau dalam sebelum ini baginda menyampaikan dakwah kepada siapa saja yang ditemui, mengajak mereka kepada Islam. Kerana baginda Ar-Rasul SAW, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini dia jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah, ala basiratin, berdasarkan keterangan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang telah mengikut ia akan daku buat kerja ini, iaitu mengajak manusia kepada Allah berdasarkan keterangan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada ayat ini juga mengingatkan kita kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia supaya kenal siapa Tuhan pencipta alam semesta, iaitu Allah Subhanahu wa taala,
adalah kerja semua orang yang telah pilih jalan iman dan jalan Islam. Mengajak manusia semuanya supaya beriman kepada Allah dan ikut peraturan daripada Tuhan pencipta alam semesta, yang mana akan membawa kejayaan dunia dan akhirat. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, tiadalah aku daripada orang yang buat syirik kepada Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahawa dakwah Nabi SAW mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia supaya beriman kepada Allah, mengajak manusia supaya ikut peraturan-peraturan hidup yang Allah telah tetapkan. Jadi bila selepas peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa akan ada tempat yang baginda dan orang-orang Islam yang berada di kota Mekah akan berpindah, berhijrah ke tempat yang baru, yang mana di sana nanti Islam akan berkembang maju. Bahkan Islam itu subur seperti suburnya bumi Taibah yang subur dengan pokok kurma dan pelbagai lagi kurnia Allah di sana. Jadi Nabi SAW mula mencari manakah tempatnya dan siapakah orangnya yang akan bersedia untuk memberikan nusrah ataupun pertolongan kepada agama Allah, supaya agama Allah ini dapat diamalkan, dilaksanakan dengan komplit, dengan secara keseluruhan sebagai satu cara hidup yang lengkap dalam mengatur kehidupan. Maka Nabi begitu faham dengan apa yang telah Allah sampaikan kepada baginda daripada wahyunya, dan Nabi juga faham macam mana nak mengatur dakwah selepas ini. Jadi kita perhatikan dalam sirah, kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mula mencari kabilah-kabilah Arab, mencari ketua-ketua pemimpin kabilah-kabilah Arab yang datang ke kota Mekah, kerana ada yang datang untuk ziarah Kaabah, ada yang datang untuk berniaga, ada yang datang untuk melaksanakan haji jahiliah. Dan mereka tahu setiap tahun ada pertemuan-pertemuan, termasuk jugalah melaksanakan haji cara jahiliah, dan juga pertemuan-pertemuan, kadang-kadang dia panggil pertemuan para puisi-puisi di pasar, yang mana mereka akan membincangkan puisi-puisi mana yang terbaik, dan puisi yang menang digantung di Kaabah, di kelambu Kaabah. Jadi Nabi SAW mula mencari kabilah-kabilah Arab, dan Nabi bertanya dari mana, berapa ramai di kabilah mereka, apakah mereka mempunyai kekuatan tentera, apakah mereka mempunyai kekuatan ekonomi, dan apakah mereka bersedia untuk masuk Islam dan kemudian bersedia menerima Nabi untuk menjadi pemimpin di kabilah mereka. Kerana dengan cara begitu nanti Allah akan berikan kemuliaan kepada Nabi, kepada orang Islam, dan sudah pastilah kepada kabilah yang bersedia untuk memberikan bantuan pertolongan agar agama Allah ini dapat dihidupkan di tempat yang mana Nabi akan berpindah ke sana. Jadi daripada banyak-banyak kabilah-kabilah Arab ini, majoritinya ataupun kita kata hampir semua menolak ajakan dakwah Nabi, kecuali beberapa kabilah yang dah hampir-hampir nak masuk Islam. Dalam riwayat, dalam sirah ada diterangkan, antaranya Bani Amir Sya'sya'ah. Jadi Bani Amir Sya'sya'ah ni bila dia mendengar maklumat daripada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan kehebatan Islam, kemuliaan Islam, dan juga apa yang Nabi minta mereka untuk memberikan komitmen masuk Islam dan kemudian menjadikan Nabi sebagai pemimpin ketua di tempat mereka, kerana di sana nanti dapat diterapkan segala peraturan Allah, syariat Allah, yang mana bila diterapkan seluruh peraturan-peraturan Allah ni sebagai sistem hidup, maka itu akan membawa kemuliaan. Bila kita kata sistem hidup, termasuklah dalam bintang pemerintahannya, dalam bidang ekonominya, dalam pendidikannya, dalam pergaulan sosialnya, dalam bidang perundangan, dalam bidang mahkamah keadilan,
Dan bila ada negara, sudah pasti ada dasar-dasar luar negara. Maka mereka tahu, wah, dengan apa yang Nabi janjikan pasti membawa kejayaan, membawa kemuliaan, membawa kepada kemakmuran di kabilah mereka. Dan mereka bertanya, boleh tidak nanti apabila Islam telah berjaya, Islam telah berkembang dan Nabi wafat, boleh tidak kepimpinan yang mereka serahkan dulu diserahkan balik kepada mereka? Kerana mereka dah nampak, kalaulah dapat begitu, nanti kabilah mereka akan menjadi kabilah yang mulia, kabilah yang hebat dan memegang teraju kepimpinan umat manusia. Apatah lagi menjadi satu kebanggaan sepanjang zaman. Jadi permohonan yang mereka ajukan itu Nabi tidak dapat penuhi. Mereka jadikan syarat begitu, Nabi tak dapat penuhi syarat begitu. Kerana Nabi faham, Nabi tahu bahawa kerajaan ni milik Allah, kekuasaan pemerintahan ni milik Allah. Allah nak serah kepada siapa, itu hak Allah Ta'ala. Tak bolehlah dijanjikan kepada kabilah tertentu sahaja. Jadi dengan begitu Nabi tak dapat penuhi syarat yang mereka letakkan. Mereka kata kalau macam tu tak jadilah mereka nak masuk Islam dan menerima Nabi sebagai ketua pemimpin di kabilah mereka. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, walaupun mereka sebenarnya telah hampir-hampir bersetuju, tetapi Nabi sangat amanah orangnya. Kalau berjanji, dia pasti berjanji dan tidak akan khianat kepada janji. Maka Nabi berterus terang bahawa tidak upaya untuk penuhi apa yang mereka syaratkan. Namun kita tahu, ya, Nabi tidak berputus asa. Baginda terus berusaha berdakwah, mencari lagi kabilah-kabilah Arab yang mereka diajak masuk Islam dan kemudian diajak supaya apa? Supaya nanti dapat menjadi penolong dalam menegakkan agama Allah. Ringkas cerita, bila Allah nak beri kemenangan, sampai masanya Allah pertemukan dengan kelompok orang-orang daripada Yathrib, iaitu Aus dan Khazraj. Jadi selepas Nabi berusaha, maka Allah berikan kemenangan, berikan kejayaan. Kan janji Allah dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh mereka pada jalan kami, pasti kami akan tunjuk mereka jalan-jalan kami. Jadi Allah Ta'ala pertemukan dengan Aus dan Khazraj. Ringkasnya kita tahu mereka adalah daripada dua kabilah yang berbeza, tapi tinggal di tempat yang sama. Dan mereka telah lama berperang antara Aus dan Khazraj ini, sehingga beberapa keturunan masih lagi tidak hilang sengketa. Dan ini menjadikan ramai di kalangan mereka ni, termasuklah orang-orang yang terbaik, telah terbunuh dalam sengketa peperangan antara Aus dan Khazraj. Tapi bila didakwahkan kepada Islam, mereka melihat bahawa ini adalah jalan penyelesaian terbaik yang dapat mereka persetujui. Kerana dengan masuk Islam, sama-sama jadi bersaudara, kemudian mereka tidak lagi akan bermusuhan. Bahkan Nabi yang hijrah ke tempat mereka akan menjadi ketua pemimpin bagi mereka, kabilah mereka, dan juga untuk umat ataupun manusia yang ada di kota Yathrib. Dan dengan agama Allah ini, pasti mereka akan jadi mulia, pasti mereka juga akan mendapat kejayaan. Maka mereka bersetuju untuk masuk Islam dan mereka minta supaya diberi peluang untuk disampaikan dakwah kepada seluruh masyarakat di kota Yathrib. Jadi dalam pertemuan dengan Nabi SAW diikuti pula dengan Bai'ah Aqabah pertama, sehingga Nabi SAW mengutuskan seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair untuk menjadi seorang wakil yang akan mengajarkan Al-Quran di kota Yathrib. Maka dengan dakwah oleh orang-orang yang masuk Islam daripada Aus dan Khazraj, dan juga dakwah bersama dengan Mus'ab bin Umair, maka makin ramailah orang-orang Yathrib masuk Islam. Dan mereka akhirnya
datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan yang dipanggil Bai'ah Aqabah kedua, yang mereka memberikan janji setia mereka supaya apa? Supaya Nabi berhijrah ke Madinah, ke Yathrib, itu tempat baru yang akhirnya Nabi SAW berhijrah ke sana selepas kita kata diperintah oleh Allah SWT. Jadi nak diringkaskan dengan peristiwa Isra' Mi'raj tadi, rupa-rupanya tempat yang Jibril kata Thayyibah itu, ia adalah kota Yathrib, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke sana, dan kota Yathrib ditukar menjadi nama Madinah Al-Munawwarah. Jadi daripada zaman hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka bermulalah era baru di dalam dakwah Islam ini, yang mana apabila Nabi berhijrah ke kota Madinah, baginda Nabi SAW diangkat menjadi ketua pemimpin kepada umat Islam, bukan hanya untuk orang-orang Aus dan Khazraj, tetapi juga kepada orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka dipanggil golongan Muhajirin. Kemudian di kota Madinah sana ada juga orang-orang yang belum masuk Islam, mereka panggil orang musyrikin. Begitu juga di kota Yathrib, di kota Madinah, terdapat juga orang-orang Yahudi yang menunggu-nunggu kebangkitan Rasul dan kedatangan Rasul. Maka di kalangan orang Yahudi, mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul akhir zaman. Walau bagaimanapun, majoriti daripada mereka tak masuk Islam kerana mereka rasa kecewa dan rasa dengki kerana Nabi dan Rasul tak dibangkitkan daripada golongan Yahudi, yang mereka mengharapkan Nabi akhir zaman dibangkitkan daripada golongan Yahudi juga. Jadi dengan pindahnya Nabi SAW ke kota Yathrib, ke kota Madinah, bermulalah era baru di mana kenegaraan Islam yang pertama didirikan, dan kemudian kenegaraan Islam ini diperkukuhkan dengan adanya perlembagaan atau Dustur Madinah. Jadi apa yang Nabi diberitahu oleh Jibril alaihissalam bahawa dia akan berpindah ke tempat baru, akhirnya menjadi realiti selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah dan Islam berkembang di sana. Jadi kota Madinah waktu itu dia panggil city states, negara bandar. Maka daripada kota Madinah, daripada negara Islam yang mula ditegakkan, maka dakwah oleh negara dilaksanakan sehinggalah Islam itu berkembang luas. Dalam masa tempoh 10 tahun sebelum baginda wafat, maka seluruh jazirah Arab telah masuk Islam, termasuklah kota Mekah juga dimerdekakan, dibuka dengan Fathul Mekah, pada kita kata zaman Rasul masih hidup lagi, iaitu pada tahun yang ke-8 Hijrah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, balik semula kepada peristiwa Isra' Mi'raj tadi. Selepas baginda Rasul SAW dia sampai ke kota atau sampai ke Baitul Maqdis, baginda sallallahu alaihi wasallam telah solat di Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa itu baginda Rasul SAW solat bersama dengan para nabi, para rasul yang Allah turunkan untuk berhimpun di sana, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam kepada seluruh para rasul, para anbiya. Maka di sini pun kita dapat dengan jelas maklumat bagaimana kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi para rasul, para anbiya yang lain, yang mana baginda lah yang memimpin solat, yang mana baginda mengimamkan solat bersama dengan seluruh para rasul, para anbiya yang Allah perintahkan untuk berada di Masjidil Aqsa. Selepas daripada itu, baginda Ar-Rasul SAW di-mi'rajkan. Apa makna mi'raj? Diangkat naik ke langit, bahasa kita, ya. Dan ingin saya kongsikan sedikit maklumat bahawa dalam perjalanan yang kita kata perjalanan yang sangat hebat dan mulia ini, baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dia melepasi pintu langit pertama, ya,
di mana di langit pertama baginda Ar-Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Bukan langit pertama sahaja, seterusnya melepasi masuk pintu langit kedua. Di langit kedua baginda Ar-Rasul bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Seterusnya diangkat terus naik ke langit ketiga. Baginda Ar-Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Seterusnya baginda diangkat naik ke langit keempat. Ya, di langit keempat baginda bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Seterusnya di langit yang kelima baginda Ar-Rasul bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Seterusnya di langit yang keenam baginda Ar-Rasul bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan seterusnya di langit yang ketujuh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim waktu itu dia bersandar di Baitul Ma'mur. Jadi ada keterangan Baitul Ma'mur ni betul-betul bertepatan dengan Kaabah yang ada dekat kota Mekah. Dan di Baitul Ma'mur itu Masya Allah, ya, ianya tempat para malaikat tawaf, ya, melaksanakan ibadah sebagaimana yang Allah perintah. Selepas itu baginda Ar-Rasul SAW berjalan terus, diangkat terus untuk, ya, naik sehingga sampai satu peringkat Jibril alaihissalam berkata dia tidak boleh lagi melepasi sempadan yang Allah telah tetapkan. Kerana apa? Kerana dia juga mempunyai had yang Allah telah tetapkan. Kalau dia melepasi batas sempadan itu, malaikat Jibril akan binasa. Maka malaikat Jibril tidak boleh proceed ataupun tidak jalan terus. Maka baginda Rasul SAW diangkat terus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menerima perintah, iaitu perintah solat 50 waktu sehari semalam. Jadi di Sidratul Muntaha, tempat yang mulia, ya, di mana baginda Ar-Rasul SAW telah menerima perintah daripada Allah SWT untuk melaksanakan solat 50 waktu sehari semalam. Baginda Ar-Rasul tidak mempersoalkan apa yang Allah perintah. Begitu taat, sami'na wa ata'na. Namun dalam perjalanan balik bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya, apakah perintah Allah kepada engkau dan umat engkau? Bila Nabi SAW menerangkan bahawa perintah solat 50 waktu sehari semalam, maka Nabi Musa memberikan pandangan, umat engkau lemah, mintalah, kembalilah, minta kepada Allah Ta'ala, minta dikurangkan. Kerana umat dia, umat Nabi Musa yang diperintahkan solat satu waktu sehari semalam pun ramai yang gagal nak melaksanakan dengan sempurna. Apatah lagi umat kau yang lagi lemah, 50 waktu sehari semalam terlalu berat. Maka Nabi SAW memikirkan kita lah, kita yang lagi di akhir zaman ni lemah. Maka baginda Ar-Rasul bertemu semula dengan Allah Ta'ala, minta dikurangkan. Maka dikurangkan 55 waktu dahulu. Maka pulang kembali dalam perjalanan ditanya oleh Nabi Musa. Maka dia beritahu, ya, Nabi beritahu telah dikurangkan 5 waktu menjadi 45. Nabi Musa memberikan pandangan, mintalah lagi dikurangkan. Kerana apa? Umat engkau lemah, dia kata. Nabi SAW memikirkan kita lah. Baginda berulang alik minta dikurangkan sehinggalah, ringkas cerita, Allah kurangkan menjadi 5 waktu sehari semalam. Dan Allah kata ni tak boleh kurang lagi dah, dan ganjarannya tetap 50 waktu. Maka begitulah sebagaimana yang kita terima hari ini, 5 waktu sehari semalam perintah solat daripada Allah SWT, dan ganjarannya masih tetap 50 waktu. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang kaya sekalian, bila kita meneliti dalam Al-Quran, solat ini adalah ibadah yang Allah perintahkan, ya, perintah supaya didirikan. Wa aqimis solah lidzikri,
Allah sebutkan, dirikan oleh engkau solat bagi mengingatiku. Jadi kita dalam solat, kita ingat kepada Allah Ta'ala, dan bermula daripada takbir sampai salam. Segala perbuatan kita, segala apa yang kita baca, bahkan apa yang kita fikirkan, mestilah kita tumpukan sepenuhnya bahawa kita benar-benar sedang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita di akhir zaman ini sangat merisaukan apabila Nabi kata, ya'ti 'alan nas zamanun yusallun wa la yusallun. Akan datang kepada manusia zaman yang Nabi kata mereka tu kelihatan solat, tapi sebenarnya mereka tidak solat. Maka bila diteliti perkara ini, maka ada banyak pedoman-pedoman dalam Al-Quran yang mengingatkan kita supaya menjaga kualiti ibadah solat kita, ya. Jadi ibadah solat ni adalah ibadah yang mula-mula ataupun amal yang mula-mula akan ditanya oleh Allah SWT di hari kemudian, di hari kita dihisap besok. Jadi dalam hadis ada diterangkan bahawa apa yang mula-mula disoal, ditanya daripada amalan manusia adalah solat. Maka untuk itu pertama sekali hendaklah kita solat sungguh-sungguh. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Maka marilah kita sama-sama berusaha supaya kita solat sebagaimana Nabi dan para sahabat bersolat, iaitu dengan solat yang dalam satu hadis, bila kita nak menyembah Allah, kata Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, atau kama qala. Nabi kata, anta'budallah, bahawa kamu menyembah Allah, kamu mengabdi diri kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau lihat dia. Fa illam takun tarahu, maka jika tiadalah engkau lihat kepadanya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat engkau. Jadi kita tahu dalam kehidupan kita di dunia ni memang kita tidak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata kasar kita, ya. Namun ingat, Allah Ta'ala sentiasa melihat dan memerhatikan kita. Maka inilah dikatakan solat al-muhsinin, solat orang-orang yang dia mempunyai ihsan, yang dia buat solat dengan terbaik. Setidak-tidaknya kita mestilah berusaha untuk solat yang Allah sebut dalam Quran, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang mereka dalam solat mereka khusyuk, memberikan tumpuan yang bersungguh-sungguh sehingga mengerti dan faham apa yang dia baca, apa yang dia buat dalam solat. Maka ini semua memerlukan ilmu. Dan ini mengingatkan saya mengenai kajian yang ada dibuat oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Kajian yang dibuat pada tahun 2011, iaitu yang dibuat oleh para pensyarah daripada UPSI terhadap pelajar-pelajar sekolah menengah dan pelajar-pelajar universiti yang dipilih. Dia tak sebutlah sekolah mana dan universiti mana. Namun dapatan kajian itu telah mendedahkan bahawa lebih daripada 90% pelajar-pelajar yang ditemui, pelajar sekolah menengah dan pelajar universiti, tidak mengerti dan faham bacaan solat, termasuk bacaan suratul Fatihah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apa yang didapati daripada kajian ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita, inilah yang berlaku kepada masyarakat kita di akhir zaman ini. Sebenarnya bukan pelajar sekolah dengan pelajar universiti saja. Kalau 2011, mana dia pelajar-pelajar tu? Ya, mereka dah habis belajar. Ada yang dah menjadi profession yang macam-macam lah. Ada yang dah bekerja dengan kerajaan, ada yang bekerja sendiri, ya. Ada yang dah jadi bapa, ada yang dah jadi ibu, ada yang menjadi pegawai-pegawai dalam kerajaan, pegawai-pegawai dalam institusi awam ataupun di sektor korporat. Maka ramai daripada
ahli masyarakat kita tidak mengerti dan faham bacaan solat. Maka bagaimana nak menyelesaikan masalah ini? Semuanya adalah dengan menuntut ilmu. Maka untuk itu sangat penting kita mempunyai usaha yang gigih untuk kita belajar lebih daripada apa yang kita telah belajar di sekolah dan universiti. Kalau kita tidak mengerti dan faham bacaan solat, termasuklah bacaan-bacaan Al-Quran, doa-doa, zikir-zikir, maka marilah kita berusaha untuk belajar sementara kita masih hidup dan peluang masih terbuka. Sesungguhnya bagi mereka yang berusaha, insya-Allah akan mereka temui kemudahan-kemudahan, termasuklah mempelajari Al-Quran untuk memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengar daripada bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Apa maksudnya? Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu bagi peringatan. Fahal min muddakir, maka ada tidak orang yang ambil pelajaran daripadanya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, peristiwa Nabi SAW di dalam peristiwa Mi'raj itu menerima perintah solat adalah satu peristiwa yang sangat besar dan sangat utama. Maka selepas selesai baginda Ar-Rasul kembali semula ke kota Mekah dan kembali semula sebelum terbit fajar, maka baginda Ar-Rasul SAW selepas selesai peristiwa Isra' Mi'raj ini ditunjukkan oleh Jibril AS bagaimana pelaksanaan solat yang diperintah oleh Allah Ta'ala, cara perbuatannya, termasuklah waktunya. Maka bagi kita, bila pesan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, maka hendaklah kita berusaha untuk mempunyai ada ilmu. Kerana secara fizikalnya kita tak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ni, kerana kita dengan dia tempoh masanya sangat jauh, ya. Namun kita tahu bagaimana solat baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda buat, apa yang baginda baca, ya, apa yang sebelum, apa yang selepas solat. Maka ianya melalui ilmu. Maka ilmu sangat penting untuk kita perolehi. Kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah fardu, kewajipan bagi tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Maka untuk itu, marilah kita berusaha menuntut ilmu, apatah lagi untuk melaksanakan segala kewajipan-kewajipan yang Allah telah syariatkan, Allah telah fardukan. Kalau tanpa ilmu, macam mana kita nak pegang dan amalkan? Allah Ta'ala ingatkan kita dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Apa maksudnya? Jangan kamu pegang apa yang kamu tiada ilmu dengannya. Maksudnya nak pegang sesuatu tu mesti dengan ilmu. Dan insya-Allah dengan kita berusaha, dengan kita menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan jalan kebaikan, ya. Dan kita tidak boleh, ya, duduk diam ataupun kita tidak boleh lalai daripada menuntut ilmu. Apatah lagi untuk kita mempunyai ilmu daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya untuk kita memahami ibadah salat, tetapi kita nak faham, nak faham agama Allah yang Allah kata syara'a lakum minad din, telah ia syariatkan bagi kamu akan ad-din itu. Jadi bila sebut ad-din ini adalah ad-dinul Islam, sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat lain, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya ad-din sisi Allah adalah Islam. Maka untuk itu peristiwa Isra' dan Mi'raj ini menuntut kita supaya kita mempunyai ilmu mengenai agama Allah, ilmu mengenai apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Rasul, yang kita kata As-Sunnah. Apa yang Rasul buat, apa yang Rasul bagi tahu, apa yang Rasul larang, apa yang diamnya Rasul, kerana ia menjadi petunjuk dan pedoman kepada kita apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat.
Sesungguhnya dunia kita ni, hidup di dunia sangat sekejap, sementara sahaja. Sampai masanya semua kita akan menemui ajal kita. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri akan merasai kematian. Maka kematian pasti akan sampai. Bahkan bila nak menghadapi kematian ini, Allah peringatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita menyerah diri kepada Allah, melaksanakan ketaatan, melaksanakan pengabdian diri, melaksanakan ibadah, mengatur kehidupan kita agar kehidupan ini mengikut sebagaimana yang dia redai, maka semuanya memerlukan ilmu. Tidak boleh kita biarkan diri kita berada dalam kejahilan. Bila sebut mengenai kejahilan ini, teringat saya kisah para sahabat, ya. Satu ketika arak masih belum diharamkan, waktu tu mereka masih boleh minum arak lagi, dan bila masuk waktu solat, maka mereka pun nak solat dalam keadaan mereka mabuk. Maka ketika mereka membaca bacaan-bacaan solat dan melaksanakan perbuatan-perbuatan dalam solat dalam keadaan mabuk, maka banyaklah yang tak betul. Baca tak betul, perbuatan tak betul. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat mengingatkan, la taqrabus solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah kata apa? Jangan kamu mendekati solat, jangan dekat dengan solat, apatah lagi nak melaksanakan solat. Wa antum sukara, padahal kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu perkatakan. Jadi sahabat-sahabat faham, apabila mereka dalam keadaan mabuk, mereka tak faham mengerti apa yang diucapkan. Namun bila dah tak mabuk, maka dah sedar, dah pulih daya ingatannya, dah pulih pemikirannya, maka mengerti dan faham apa yang dia ucap, apa yang dia perkatakan. Maka waktu tu bolehlah mereka mendirikan solat. Namun bila kita kaji kehidupan umat Islam di akhir zaman, disebabkan kejahilan, mereka tidak mengerti dan faham apa yang dibaca di dalam solat. Maka ini musibah yang besar. Maka kalau dia solat, dia tak mengerti dan faham, maka dikhawatiri itu solat yang lalai. Maka kita tidak mahu kita solat tapi dicela oleh Allah Ta'ala. Kerana ada ayat yang Allah kata apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat, yang mereka dalam solat mereka lalai. Maka untuk itu kita tidak mahu lalai di dalam solat. Kita tidak mahu solat dalam keadaan jahil. Bahkan bukan solat saja, segala ibadah yang kita nak buat tidak boleh dengan kejahilan. Jadi untuk itu pentingnya kita menuntut ilmu. Dan kita tahu ayat Al-Quran yang mula-mula Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kau yang telah menciptakan. Jadi Allah suruh baca, maknanya suruh kita menuntut ilmu, supaya kita mempunyai ilmu bagaimana untuk kita melalui kehidupan ini mengikut agama yang Allah redai. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dikasihi sekalian, jadi pada malam ini itulah sedikit perkongsian saya mengenai dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak dapat saya nak memperincikannya apa yang berlaku satu persatu, namun beberapa tumpuan tadi sebagaimana yang telah saya kongsikan, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tempat yang dia akan hijrah, maka baginda Ar-Rasul SAW berusaha mencari mana tempat tu, dan dalam proses itu berlakulah strategi dakwah yang hebat sehingga baginda hijrah ke kota Madinah, dan di kota Madinah tempat tertegaknya kerajaan Islam yang pertama. Jadi bila sebut mengenai kerajaan Islam ini, saya teringatlah bagaimana tahun 1924 adalah tarikh keruntuhan kerajaan Islam. Tahun 2024, 100 tahun selepas keruntuhan kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang
telah ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, ianya ditegakkan yang Nabi kata itu zaman nubuah. Selepas zaman nubuah, kerajaan Islam itu ataupun pemerintahan Islam itu bertukar di bawah sistem pemerintahan oleh Khulafa Ar-Rashidin. Zaman khilafah ala minhaj nubuah, pemerintahan Islam ikut cara kenabian. Selepas zaman itu diganti pula zaman pemerintahan yang dipanggil Kerajaan Islam Bani Umayyah. Selepas Kerajaan Islam Bani Umayyah diganti dengan Kerajaan Islam Bani Abbasiyah. Selepas Kerajaan Islam Bani Abbasiyah diganti pula dengan Kerajaan Islam Uthmaniyah Turki. Mana kerajaan Islam itu ribuan tahun. Kalau ikut tahun hijrah 1342 tahun hijrah ianya wujud, dan runtuhnya pada tahun 1924, dan kita sekarang berada dalam tahun 2024. Maknanya dah mencecah 100 tahun keruntuhan kerajaan Islam. Maka apakah ia akan kembali semula? Ia kata Nabi SAW, selepas Mulkan Jabariyah punya era, selepas kerajaan diktator yang memerintah, yang memaksakan umat manusia dengan peraturan yang salah, maka akan ada semula kerajaan Islam mengikut cara kenabian kali kedua, yang Nabi kata thumma takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Akan ada semula kerajaan Islam mengikut cara kenabian, dan ianya tidak akan berlaku dengan magic dan tiba-tiba, tetapi sebenarnya umat Islam lah yang kena berusaha untuk mengkaji, meneliti bagaimana mengatur urusan umat mengikut apa yang Allah syariatkan, supaya ianya diterapkan dalam kehidupan, dalam semua aspek kehidupan, baik kehidupan individunya, baik kehidupan keluarga, baik kehidupan bermasyarakat, baik kehidupan bernegara, apatah lagi di peringkat global dan antarabangsa. Maka umat Islam kena berusaha. Kalau tidak berusaha, Allah kata apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah, dia tak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum sehinggalah kaum itu mengubah, berusaha dengan diri mereka sendiri. Maka kita pun kena berubah secara individu. Kita pun kena berubah, keluarga kita jadi lebih baik. Masyarakat kita pun kena berubah untuk jadi lebih baik. Apatah lagi dalam mengatur urusan umat dalam semua perkara, kena jadi lebih baik. Kena betul mengikut apa yang Allah telah perintah dan syariatkan. Jadi itulah sedikit perkongsian berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Moga-moga apa yang dapat kita kongsikan pada malam ini ada manfaat kebaikannya dan dapat merangsang kita untuk mengkaji dengan lebih mendalam. Kerana apa yang saya kongsikan ini hanya mungkin kita kata secara ringkas di permukaan sahaja, dan memerlukan penelitian yang mendalam, kerana ada banyak lagi iktibar dan pelajaran yang perlu diambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekali lagi, jazakumullah khairan di atas keduaan antum semua meminjamkan telinga mendengar apa yang saya sampaikan. Moga-moga Allah beri kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. InsyaAllah panjang umur. Bertemu lagi dalam kesempatan lain minggu hadapan di masa dan tempat yang sama dalam sesi topik yang mungkin berbeza. Sekali lagi, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.